Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin 5 minit bersama-sama saya, Adik Kilfimin Kaidir di TV PSS SK Kampung U. Segmen berita dalam negeri, kami membawa anda ke Gua Musang, Kelantan di mana penduduk kampung Hak Pos Bihai di sini terus hidup dalam kebimbangan kerana mendakwa beberapa ekor harimau masih lagi berkeliaran di kampung itu. Walaupun seekor daripadanya berjaya ditangkap kemarin selepas kehadirannya di Kesanjung lalu. Selain itu, penduduk mahu usaha terus dipergiatkan untuk menjejaki dan menangkap haiwan liar berkenaan yang mengancam keselamatan penduduk di perkampungan orang asli suku kaum Tamiar itu. Penduduk kampung Tendrik Pos Bihai Apik Asut 39 berkata mereka berasa lega dengan kejayaan pihak Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan menangkap harimau belang jantan yang menimbulkan ketakutan kepada penduduk sejak Jun lalu sehingga bimbang keluar bekerja. Bagaimanapun katanya, penangkapan harimau itu bukan jaminan kehidupan mereka di situ kini selamat kerana masih ada beberapa ekor lagi haiwan liar berada di kampung mereka. Mengikut rekod Perhilitan, kes pertama serangan harimau belang di Pos Bihai berlaku pada 5 Julai 2021 membabitkan seekor harimau belang betina yang menyebabkan seorang lelaki orang asli parah. Kita teruskan dengan berita dari luar negara. Di Sydney, Australia, penduduk di bekas sekitar Victoria yang dipindahkan akibat kebakaran hutan diberi amaran jangan kembali ke rumah kerana kini berlaku banjir kilat. Penduduk di beberapa pekai sepanjang Sungai Macalister di negeri di tenggara itu diarah berpindah lewat semalam selepas paras air naik ke tahap membahayakan. Pihak berkuasa memberi amaran mengenai kemungkinan terputus bekalan elektrik, air, pembutungan dan hubungan telekomunikasi akibat banjir. Hujan berkurangan pagi tadi namun pegawai pengurusan berkata paras air masih tinggi dan perlu surut terlebih dahulu sebelum penduduk boleh kembali ke rumah masing-masing. Timbalan Ketua Perkhidmatan Kecemasan Victoria, David Baker, berkata sekitar 130 rumah terkesan akibat banjir yang menyusuli kebakaran hutan 48 jam terdahulu akibat bahang panas melampau di wilayah sama. 2 hari lalu, anggota bomba bertugas lumus memadamkan kebakaran hutan meretasi ribuan hektar juga di Gippsland tetapi kawasan berlainan memaksa penduduk setempat dipindahkan. Kita beralih ke berita jenayah yang berlaku di Kuching, Sarawak. Polis menahan 6 suspek susulan serangan ke atas pesakit luar di parkir sebuah hospital swasta di sini sekaligus menyelesaikan kes itu dalam tempoh kurang 24 jam. Ketua Polis Daerah Kuching, Assistant Commissioner Ashton Bajah berkata tangkapan susulan laporan polis diterima jam 7.04 malam Ahad lalu oleh seorang lelaki yang mendakwa diserang menggunakan pisau oleh sekumpulan lelaki lain di hospital itu. Kejadian berlaku ketika mangsa selesai membawa anaknya menerima rawatan di hospital menyebabkan lelaki terbabit cedera pada kepala. Susulan itu, 6 lelaki ditahan jam 5.50 petang semalam dengan semakan rekod mendapati semuanya memiliki rekod lampau membabitkan pelbagai kesalahan seperti kes tada, jenayah kekerasan dan komersial. Semua suspek termasuk 5 yang disahkan positif metafetamin kini direman sehingga 7 Oktober untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Kesiasaan. Kita teruskan dengan berita sukan yang membawa kabar gembira untuk seluruh rakyat Malaysia dari Hangzhou, China. Pemain skuash wanita negara, Siva Sanggari menyumbang pingat emas keempat Malaysia di Sukan Hangzhou apabila menewaskan pemain Hong Kong Chan Siyu 3-2 dalam final perseorangan wanita yang penuh dramatik di pusat skuash Olimpik Hangzhou sebentar tadi. Selepas menafikan Hong Kong daripada memenangi acara berpasukan wanita, Malaysia sekali lagi mengecewakan mereka. Kali ini menerusi acara perseorangan wanita menerusi Siva Sanggari. Emas ini sudah pasti mengubati kem skuash negara selepas Syafiq Kamal, Aifah Azman kecundang ditangankan dengan India, Sandu Harinda, Pal Singh, Kartik Deepika Palikal di final bergu campuran. Ini menyaksikan Siva Sanggari menjadi pemenang pingat emas berganda selepas turut menggondol emas dalam acara berpasukan wanita sebelum ini. Kita beralih ke segmen berita hiburan. Penyanyi Dato' M. Nasir sedang menyiapkan album terbarunya yang dijangka akan menemui peminat pada penghujung tahun ini. M. Nasir atau Muhammad Nasir Muhammad 66 berkata karya terbarunya itu mengambil tempoh lama untuk disiapkan kerana tidak mendapat inspirasi selain mengambil kira perubahan muzik semasa.
Dalam pada itu, penyanyi lagu Menteras Merah Padi ini juga berdepan dengan kebimbangan untuk memuaskan hati peminat dalam karya terbarunya itu nanti, memandangkan mereka sudah terbiasa dengan lagu-lagu sebelum ini. Dalam perkembangan lain, M. Nasir bakal mengubah rindu peminat-peminatnya menerusi konsert ngedah parti Datuk M. Nasir live in Kuala Lumpur pada 18 November depan. Menurut beliau, konsert yang bakal berlangsung di Plenary Hall Kuala Lumpur Convention Centre KLCC turut memberikan penekanan kepada gubahan gendang Nusantara dalam susunan muzik. Berita hiburan tadi mengakhiri Buletin 5 Minit di TV PSS SK Kapung Dio. Sekian, salam hormat. Assalamualaikum.